Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Zohari Tun Datuk Abang Openg telah mencadangkan penubuhan tabung amanah bagi menggantikan keperluan sektor swasta membina projek perumahan yang mana 30% terdiri daripada perumahan kos rendah. Beliau menyatakan bahawa di bawah Undang-Undang Negeri semasa, sektor swasta diwajib memperuntukkan 30% daripada skim perumahan atau projek pembangunan bercampur untuk membina rumah mampu milik sekiranya tanah yang dibangunkan seluas 10 ekar atau lebih. My idea is instead of physical 20% houses, you pay in terms of fund. Substitute that with certain amount of fund. Equivalent maybe, 30% value of that scheme, 30%. And we form a special fund that is for low-cost housing. You contribute to that special fund, trust fund. It's a trust fund. And then the government will do the low-cost housing on behalf of the developer through that trust fund. Jadi jangan kira duit kereta juga. Jadi the private developer can plan their housing scheme to the needs of certain location. Instead of low-cost 30%, you pay in terms of certain amount, which is deposited in the trust fund, and that trust fund will be used by the government to build low-cost houses. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan Majlis Makan Malam Jubli Emas Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC di Pusat Convention Penview PCC Demak, Kuching pada Ahad. Dalam hal itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut mencadangkan agar sektor swasta diberikan kebebasan untuk membangunkan pelbagai jenis pembangunan yang mereka kehendaki termasuk pembangunan bercampur atau perumahan biasa tanpa perlu membina 30% rumah mampu milik di atas tanah yang sama. Menurut beliau, ia disebabkan kos pembinaan rumah dengan kualiti tertentu sangat mahal, terutamanya di kawasan bandar. Katanya, kedua-dua perkara yang dicadangkan itu akan dibawa ke Kabinet Sarawak untuk mendapatkan kelulusan terlebih dahulu. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amran Profesor Dr. Sing Kui Hian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti berkata, HDC berjaya memperolehi 38 projek yang dibiayai Kerajaan Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-12 RM-ke-12 dengan pembelanjaan maksimum berjumlah RM206,797,134. Jelasnya, projek-projek ini merangkumi pelbagai inisiatif termasuk 33 projek fizikal yang melibatkan pembinaan 2,961 unit rumah, penambahbaikan infrastruktur, penambahbaikan kemudahan dan kerja-kerja jalan. Katanya, pada masa ini, projek-projek tersebut sedang bergerak ke hadapan melalui pelbagai peringkat pelaksanaan. Menjelas lanjut, Dato' Amar Dr. Sim menambah, selain daripada penyertaan dalam pelaksanaan RM-ke-12, HDC juga telah menunjukkan pelibatan proaktif dalam pembangunan dan pengurusan portfolio pelbagai projek usaha sama. We really putting our hearts into shaping a unique Sarawak own brand that's at the core of bringing the affordable housing program to life. Our big picture, to make affordable housing more available and impactful in the market. We are carefully customizing these options to precisely match the housing needs of both the middle income group M40 and low income group B40. By building a brand that's deeply connected to the local vibe, we are not just adding to the regional identity, but making sure we are hitting the bullseye in providing a sustainable and spot-on solution to the various housing needs in our community. Dalam pencapaian yang mencerminkan kejayaan pada suku pertama 2023, HDC berjaya menyiapkan projek usaha sama penting di Betong yang merangkumi 92 unit rumah separuh tingkat D dan 13 unit rumah berkembar.
Pelaksanaan projek ini bukan sahaja membuktikan komitmen HSDC terhadap kecemerlangan dalam pembangunan bandar, malah memberikan hasil kewangan yang memberansangkan dengan hasil sebanyak 5.49 juta ringgit. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak melalui Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR akan terus menyokong komuniti India di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zuhari memberitahu dalam hal ini kerajaan negeri telah menyalurkan peruntukan sejumlah 5.06 juta ringgit bagi membantu pembinaan projek prasarana kuil sejak 2017. To show our appreciation to the Indian Hindu community alongside the effort, Sarawak Government through the Unit for Other Religion, Department of Premier of Sarawak has granted and disbursed a sum of 5.06 million to assist their temple infrastructure project since 2017 to date. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas semasa Rumah Terbuka Deepavali 2023 di Kuching pada malam Ahad. Premier Sarawak menambah Deepavali juga merupakan masa untuk mengingati golongan kurang bernasib baik dan membawa sinar kepada kehidupan mereka. Beliau mengulas lanjut, ini selaras dengan salah satu tonggak terpenting dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030, iaitu keterangkuman sosial yang berhasrat memberikan kesamarataan akses kepada peluang untuk semua rakyat Sarawak. Dalam perkembangan lain, golongan pendidik, penjaga dan ibu bapa harus terlibat secara menyeluruh dalam persebarang latihan, kursus atau bengkel bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam membesarkan kanak-kanak berkeperluan khas. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, semua pihak perlu menangangi keperluan berbeza setiap segmen masyarakat, termasuk anak-anak kecil bagi mengiktiraf hak mereka serta mendapat pendidikan berkualiti untuk mencapai matlamat menjadikan Sarawak negeri maju menjelang 2030. Katanya Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Zuhari telah memberikan penekanan yang besar kepada zaman awal kanak-kanak dan komited untuk menyediakan pendidikan awal yang inklusif dan berkualiti kepada mereka. Jelasnya lagi, setiap kanak-kanak harus diberi peluang untuk mencapai potensi mereka tanpa mengira latar belakang, keadaan atau ketidakupayaan masing-masing. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Penutupan Konvensyen Antarabangsa Prasekolah Sarawak 2023 di Kuching pada Ahad. Jelasnya lagi, beliau percaya bahawa dengan sokongan, motivasi dan bimbingan yang sewajarnya, kanak-kanak berkeperluan khas mampu mencapai kejayaan serta menjalani kehidupan yang bermaruah. Oleh itu katanya, pendekatan inklusif dan holistik harus menggalakkan peluang untuk berinteraksi, rakan sebaya yang positif, aktiviti kumpulan serta memupuk budaya penerimaan dan pemahaman untuk menyumbang kepada persekitaran sosial yang menyokong kanak-kanak. Tambahnya, apabila semua rakyat mempunyai akses yang sama kepada pendidikan, pekerjaan dan peluang ekonomi tanpa mengira ketidakupayaan mereka, ia mewujudkan tenaga kerja pelbagai dan inklusif yang memupuk kreativiti dan inovasi sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi serta daya saing di peringkat global. Terdahulu ketika berucap, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, Sarawak komited dalam menyediakan akses kepada penjagaan dan pendidikan awal berkualiti untuk semua kanak-kanak, tempatan tanpa mengira jantina, kebolehan, latar belakang, sosioekonomi, kaum atau agama. Ujarnya, penganjuran Konvensyen Antarabangsa Prasekolah Sarawak 2023 membuktikan komitmen bersama terhadap kesejahteraan dan masa depan golongan muda. Katanya tema persidangan ini iaitu menyokong amalan inklusif dalam tetapan awal kanak-kanak menggariskan kepentingan asas untuk mewujudkan persekitaran inklusif di mana setiap kanak-kanak boleh berkembang maju dan mencapai potensi penuh mereka. Jelasnya lagi, melalui 100 institusi awal kanak-kanak sedidik milik kerajaan, banyak aktiviti pembelajaran dan peluang disediakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas mendapat akses kepada pendidikan prasekolah. Ujarnya, sehingga 31 Oktober 2023, terdapat 129 kanak-kanak berkeperluan khas dari 49 pusat sedidik milik negeri di seluruh Sarawak. Tambahnya, Kejayaan Pusat Intervensi Awal Sehenti OSEIC telah mendorong untuk penubuhan lebih banyak pusat tersebut di bahagian lain di Sarawak dengan yang seterusnya di zon utara iaitu Miri. Di Kapit pula, kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak 150 juta ringgit bagi pembinaan ibu pejabat polis daerah IPD Kapit yang baru. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata peruntukan tersebut juga termasuk pengambilan tapak untuk menempatkan IPD Kapit itu yang terletak di Jalan Bleteh yang akan diuruskan oleh kerajaan negeri.
KDN sudah mengangkat permohonan kepada kerajaan negeri, kemudian melalui Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Saya mohon sahabat saya Datuk Alex untuk melakukan susulan dengan pihak kerajaan negeri juga. Dengan Jefferson ada sini boleh bantu mudahkan, timbalan usaha kerajaan juga ada. Kami mohon sangat-sangat kita selesai masalah tanah. Mudah-mudahan IPD Kapit dapat kita laksanakan mengikut jadual untuk manfaat penduduk Kapit dan penduduk. Itu tujuan yang pertama. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja pelaksanaan pasukan petugas khas PPK menangani isu penduduk Sarawak tanpa pengenalan diri daerah Kapit di rumah rantai anak Sedin Semuntir Baleh pada Ahad. Berucap lanjut, beliau mengingatkan masyarakat agar bertanggungjawab dengan mendaftarkan perkahwinan dan kelahiran anak. Dalam hal ini, beliau berkata kerajaan Sarawak akan mendukung usaha untuk mendapatkan dokumen bagi membantu rakyat untuk memudahkan operasi. Sementara itu, Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, merangkamkan perhargaan ke atas Datuk Seri Saifuddin kerana dapat hadir menunaikan amanat rakyat utama berkaitan dengan isu pemilikan kad pengenalan. Terdahulu, Datuk Seri Saifuddin sambil diiringi Datuk Seri Alexander, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Ugak Kumbong dan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang dan Adat Bumi Putra, Datuk Jefferson Jamit Unyat, mengadakan lawatan ke IPD Kapit. Semasa lawatan, pihak IPD sempat memberi sedikit cadangan tempat tapak baru yang sesuai dan berharap agar Datuk Seri Saifuddin bersetuju dengan permohonan tersebut memandangkan IPD itu sudah agak uzur dan tidak lagi sesuai untuk digunakan. Hadir sama Adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Ruji Ubi dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein. Sekian edisi tengah hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri buletin edisi tengah hari ini, saksikan sorotan Majlis Makan Malam Jubli Emas HSDC yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di PPC Demak Kuching pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.